Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung perbincangan prinsip keselamatan yang ke-10, yakni yang terakhir pada muka surat 95 tu, sambungan yang mana prinsip yang ke-10, prinsip keselamatan yang ke-10, iaitu amar ma'ruf nahi munkar. Jadi sebahagian tajuk ini telah kita bincang dalam sesi lepas. Jadi sambungan pada malam ni muka surat 95. Muka surat 95. Dalam sesi lepas telah kita bincang berkenaan dengan kepentingan kedudukan amar ma'ruf nahi munkar dalam konteks agama kita, dan juga dikemukakan contoh-contoh sebagai dalil, sebagai bukti daripada ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW tentang kepentingan amar ma'ruf nahi munkar yang menjadi tonggak kepada kestabilan masyarakat itu. Dan sesiapa yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dia akan terdedah kepada hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara itu bersambung. Seseorang yang mengabaikan tanggungjawab amar ma'ruf nahi munkar, dia akan terdedah kepada siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, cuba kita tengok sambungan pada muka surat 95 ni. Ana baca teks Arab tu fala yazalun nas bi khairin ma dama fihim man yu'na bi hadhihi asy-sya'irah fa amma idza takhalla an-nas 'anha fa innal khatar 'azim wal 'uqubah jasimah. Manusia akan sentiasa berada dalam kebaikan, dalam kedamaian, dalam kehidupan yang tenteram, selama mana prinsip iaitu amar ma'ruf nahi munkar ini tegak dijalankan ataupun dilakukan oleh komponen masyarakat itu. Selama mana amar ma'ruf nahi munkar ini hidup dalam masyarakat, subur dalam masyarakat, maka manusia akan selamat. Namun sebaliknya, fa amma idza takhalla an-nasu anha, namun sebaliknya, apabila masyarakat tidak mempedulikan lagi amar ma'ruf nahi munkar ini, mana tidak ada pihak yang sanggup untuk menggalas tanggungjawab ini, fa innal khatara azim, maka bahayanya sangat besar, wal uqubah jasimah, dan penderitaan ataupun seksaan Allah itu sangat besar. Maknanya Allah akan hukum masyarakat itu sekiranya masyarakat itu mendiamkan diri, tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Itu kenyataan secara umum, kenyataan secara umum. Baik. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna an-nas idza ra'au al-munkar falam yughayyiruhu aw syaka an ya'ummahumullah bi'iqabih." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang ramai apabila mereka melihat perkara mungkar, falam yughayyiruh, tapi mereka tidak berusaha merubahnya, bahkan mereka diam, tidak mempedulikan perkara mungkar berlaku di hadapan mereka. Ausyaka'an itu maksudnya nyaris-nyaris Allah akan mengenakan azab dalam skala besar. Nyaris-nyaris semua mereka itu akan diseksa oleh Allah di muka dunia. Tapi oleh kerana Allah ni rahmat dia tinggi, dia tangguh azab itu. Dia tunggu di hari akhirat.
Tapi ada juga kadang-kadang Allah SWT timpakan bangsa itu dengan sebab mereka membiarkan perkara maksiat berlaku tanpa ada usaha amar ma'ruf nahi munkar daripada mana-mana kelompok. Kalau tidak semua pun, hak ni kes yang berlaku yang disebut oleh Nabi ni, kalau kita tengok dalam syarah hadis, kenapa bala yang diturunkan ataupun seksaan azab yang Allah turunkan bersifat ammah, bersifat melata keseluruhan? Kerana dua sebab. Ini ana catat sini lah. Kenapa Allah kata sesiapa bila berlaku dalam masyarakat perkara mungkar, perkara maksiat, tidak ada di kalangan masyarakat itu satu kelompok lah, kalau tidak semuanya, yang bangkit untuk merubah, menyekat, menghalang perkara mungkar. Bila Allah turunkan seksaan, azab, bala, dia bersifat melata. Dia bersifat amah. Sebab apa? Di sini anda petik dalam syarah hadis. Sebenarnya semua ulama sebut gini, ini anda petik satu saja. Maksudnya begini, kena tanda bulat pada him tu, ya hum tu. An ya ummahum, hum tu. Siapa hum itu? Ya Allah kenakan azab keseluruhan kepada mereka. Mereka tu siapa? Ini dua kelompok. Mereka tu yang pertamanya adalah pelaku maksiat itu. Yakni orang yang melakukan perbuatan mungkar itu. Dia akan kena azab ini. Yang kedua, orang yang mampu merubah, mampu menyekat, mampu menasihat, tapi dia mendiamkan diri. Dia biarkan perkara maksiat dan mungkar itu dalam keadaan dia boleh ubah. Itulah kaedah, itulah idza mar'a minkum munkara tu. Siapa dia lihat perkara mungkar, dia ubah. Ubah dengan tangan. Kalau tak mampu dengan tangan, dengan lidah. Kalau tak mampu dengan lidah, dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Ubah dengan hati ni selemah-lemah iman. Tetapi dia tetap boleh merubah keadaan. Kalau seseorang itu ubah dengan hati. Ubah dengan hati ni apa maksud? Dia tidak memberi sokongan. Apa bentuk sokongan sekalipun. Sama ada wang ringgit, sokongan moral dan sebagainya. Maknanya kalau seseorang nak melakukan perkara mungkar, dia tidak akan melibatkan diri. Maknanya dia akan berlaku anjuran perkara mungkar itu tidak akan dapat sambutan. Dia akan berlaku begitulah. Tapi kalau dia kata dia berkira dalam hati, tapi dia depan sekali nak misalnya tu tak jadi lagu tu. Tak jadi lagu tu. Jadi makna ya ummahum, ay ya ummahum, hum tu maksudnya orang yang melakukan perkara mungkar dan orang yang ada kuasa tapi dia tidak sekat perkara mungkar itu. Dalam apa bentuk sekalipun. Itu maksudnya. Tetapi ada setengah ulama mengatakan hum tu maknanya semualah, semua sekali. Semua tu maksudnya dalam jumlah yang besar. Tidak kata semua tu makna mesti satu negeri, tidak. Maknanya yang kena itu adalah jumlah yang besar, yang buat maksiat, yang melakukan maksiat dan yang tidak melakukan maksiat. Sebab apa? Sebab tidak ada usaha nak menyekat perkara mungkar. Bahaya hati-hati. Lebih-lebih lagi, para ulama menyebutkan sekiranya perkara mungkar itu perkara yang menyentuh akidah, menyentuh usul akidah, tidak disekat, ini bahaya besar. Falyahrisil muslim ala qiyamihi bihadhihi asy-sya'iratil 'azimah walyakun shadiqan fiha ma'allah azza wa jalla mulaziman nahja ahli al-haqq wal hidayah fi dhalik. Maka sepatutnya orang Islam ni dia kena berusaha bersungguh-sungguh untuk menegakkan satu prinsip yang besar ini. Prinsip yang besar sini, maksud dianya tadilah amar ma'ruf nahi munkar, kena bersungguh-sungguh. Jadi kalimah bersungguh-sungguh sini sebab ini kenyataan ini rekah. Bersungguh-sungguh ni maksudnya ubah sehingga berjaya. Jangan buat lebih-lebih kurang supaya orang kata dia kerja. Tak boleh gitu. Maknanya bila kita nak ubah sesuatu itu, kena ubah sehingga berjaya. Tak kira lah, itu makna ihris. Falyahris, orang Islam kena bersungguh-sungguh untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sehingga perkara mungkar yang berlaku itu berubah. Hilang. Yang bertukarnya adalah kebaikan. Dia mesti. Jadi maknanya di situlah Nabi sebut kalau tak boleh ubah dengan katakanlah tak boleh ubah dengan kuasa, sebab kita tak ada kuasa. Kita ubah dengan percakapan, nasihat,
nasihat kepada dia, nasihat kepada orang lain, bagi penjelasan ataupun panggil, berbincang, tak kira lah, asalkan yang berbentuk perbincangan, penjelasan, pendedahan. Kalau tak boleh juga, benci dalam hati, kita tak terlibat. Kita menjauhi perbuatan itu. Masing-masing orang kalau boleh buat begitu, maka perkara mungkar tak akan berlaku. Dan tak mungkin seseorang itu tidak boleh benci dalam hati, kerana benci dalam hati ni, dia perkara yang semua boleh buat. Maknanya dia jangan terlibat. Maknanya kalau program maksiat itu dibuat di masjid, dia tidak hadir ke masjid. Misalnya, kalau masjid itu buat program muzik, dia buat di mihrab ni misalnya, panggil palu, gendang, mari daripada luar negara ni. Hak buat di stadium tu suku tu lain. Hak ni buat di masjid ni. Misalnya ada buat di masjid kan, buat program muzik, tak kira lah gendang kau, tak kira. Misalnya kalau buat gitu, kalau kita tak boleh ubah, tak boleh tarik itu email tu, nah. Kita ubah dengan hati. Kita jangan terlibat dalam program. Kalau kita boleh nasihat, kita nasihat. Report kepada mana-mana pihak yang berotoriti, ataupun apa saja. Asalkan ada usaha ke arah itu. Jangan kita biarkan begitu, dan kita juga tolong meramaikan, meraihkan majlis itu. Itu bahayalah. Bahaya. Sebab ulama yang kata muzik halal pun dia tak benar main dalam masjid. Tak boleh. Walaupun kita kata sekadar kompang, tak boleh. Dalam masjid tak boleh. Ulama orang kata benar pun dia kata tak boleh. Baik, seterusnya, wal yakun sadiqan fiha ma Allah azza wa jalla, dan orang Islam itu hendaklah ikhlas kerana Allah. Ma'a tu makna kerana, maksud dia. Hendaklah dia ikhlas dalam melaksanakan tanggungjawab amar ma'ruf nahi mungkar. Mulaziman nahja alil haq, dan dia kena committed mengikut prinsip, kaedah ahlul haq, yakni orang-orang yang benar tegak di atas sunnah wal hidayah dan petunjuk dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Sebabnya begini, kalau kita nak mengambil tugas ataupun kita nak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar tapi cara kita buat tu tak betul, tidak mengikut kaedah yang dibuat oleh para sahabat salafus soleh kita, garis panduan yang ditetapkan oleh ulama, kita buat ikut suka kita, tidak mengikut prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mengikut disiplin, yang berlaku bukan kebaikan, kesan dia sangat buruk. Tu. Jadi makna kalau kita nak mengambil tanggungjawab, nak tegur dan sebagainya, mesti ada disiplin. Ulama kata disiplin amar ma'ruf nahi mungkar nombor satu sekali adalah ilmu. Kita nak merubah, kita nak sekat perkara mungkar, pertama sekali kita kena ada ilmu. Betul ke perkara itu mungkarnya? Sebab bila kita nak sekat ni, dia melibatkan percakapan, melibatkan perbahasan. Mesti akan berlaku. Dia punya, kita kata perbalahan lisan itu. Pertengkaran lidah mesti berlaku. Jadi orang yang nak terlibat tu, dia kena ada ilmu. Sebab itulah kalau kita nak ubah, kita tak berani sebab kita tak cukup ilmu. Kita boleh minta bantuan mana-mana tokoh, mana-mana pakar lah. Itu yang dimaksudkan di sini. Sebab tu falyaharis tu maknanya kalau kita tak boleh buat sendiri, kena report, kena panggil orang-orang yang boleh. Kita kena tahulah untuk berhujah tu. Itu yang dimaksudkan. Dia tak boleh biar begitu saja. Jadi tak boleh kata, amo tak erti dalam bab ni. Memang amo tahu salah, tapi amo nak cakap tak boleh. Dia tak boleh sekadar. Dia kena panggil orang lain. Dalam masyarakat kita ni ada orang yang erti. Tak kira lah dalam bab apa dia pun. Dalam bidat tu. Itu maksud dia. Lepas tu dia kena ikhlas dan kena committed. Kena melazimi diri dia mengikut kaedah amar ma'ruf nahi mungkar yang berdisiplin. Kita nak tegur kita nak sekat. Kena teliti, kena semok dah betul ke tak maklumat. Betul ke tidak? Sebabnya marra'a tu ulama kata marra'a minkum, sesiapa yang melihat. Setengah ulama dia bukan terjemah begitu. Marra'a minkum mungkaran, melihat tu makna tahu. Sesiapa yang tahu kemungkaran berlaku. Kadang-kadang tahu ni tak semesti lihat. Dia lihat tu iyalah, tapi kadang-kadang dia tak lihat tapi dia tahu. Dan bila dia buat penyiasatan memang betul berlaku. Walaupun dia tak lihat, tapi dia yakin berlaku melalui siasatan, melalui maklumat daripada orang yang dipercayai, maka dia kena bertindak juga. Misalnya kalau anda sebut gini, mudah lah tak?
Kita tahu ada orang tak semaya dalam masyarakat kita. Jelas dia tak semaya. Bila siasat, memang terbukti dia tak semaya. Dia tak alih kita duduk dia. Dia tidak masuk dalam jangan jaga tepi kaya orang. Hak ni tepi kaya agama, bukan tepi kaya orang. Dia tak alih. Sebabnya semaya ni kira yang paling kritikal lah. Kalau ramai jumlah yang ramai yang tidak solat, mana bila-bila masa saja Allah turunkan bala. Jangan kita ingat bala ni banjir, berlaku tsunami. Dah. Imam Ghazali kata bala yang paling besarnya umat Islam tidak minat pada kebaikan. Tapi hati dia lebih minat pada perkara maksiat. Itu bala paling besar. Bila hal-hal yang berkait dengan kebajikan, hati dia tidak mudah terpikat. Hati dia tidak terpikat. Tidak minat. Tu bahaya besar. Sebab orang lagu ni makan lalu, tubuh segar, sehat bugar dia. Segar bugar. Tapi jiwa tu sudah semakin rosak dah. Kerana jiwa asal manusia, orang panggil fitrah. Fitrah manusia, dia suka kepada kebaikan. Tu asal dia lah. Dia dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tu asal. Tapi dia boleh berubah menjadi rosak kerana faktor luaran itu. Jadi kalau gini kita kena faham. Kita kata apa budak-budak sekolah teruk, orang dewasa pun teruk. Kita rupanya masyarakat tu hilang berkat. Apa hilang berkat tu? Salah satunya kerana mereka tu mempunyai sikap kepentingan diri sendiri, masing-masing tak peduli dah keadaan sekitar dia. Itu bahaya tu. Bahaya tu. Berlaku depan mata dia, awak tak erti gitu. Tu ya. Ini saja ni anak nak sebut ni contoh ni. Contoh hak berlaku depan mata anak. Kalau di pondok kenali dulu. Orang pak. Yalah. Siapa cucu. Cucu tu kenali lah kira-kira. Almarhum Ustaz Mawardi. Kapun dia kalau dia tengok ada anak-anak dara lalu tubik depan masjid, kalau ada dalam kapun tak tutup aurat, dia akan pergi ke rumah, pergi kecek dengan ibu bapa. Tu semak dia tu. Dia kata tak boleh. Dia sebut, dia nasihat dengan cara molek. Dia pergi ke rumah. Dia kata sekurang-kurang dia boleh jaga kapun ni, tak apa dah. Kalau dia tak boleh jaga keseluruhan. Menyebabkan orang jadi malu pada dia. Orang respect pada dia. Sehingga tak ada. Kalau dalam kapun tu kira-kira kalau tak tutup aurat, dia takut jalan lain. Dia pergi. Anak tahu tu sebab dia pernah ajak anak. Kita dia kecek molek dia ayat. Orang terima tak terima, dia tak peduli. Dia jurayat. Kerja dia jurayat. Maknanya kalau setiap kita yang berpengaruh dalam masyarakat ada rasa kesedaran itu, ana rasa banyak berlaku perubahan lah. Banyak berlaku perubahan. Misalnya kata penghulu, wakil rakyat, dia ambil berat tentang benda-benda gini. Kalau dia tidak adil pun makna dalam perhatian dia ada usaha, ada tim dia, ada ahli jawatan kuasa nak tangani isu ni. Ini termasuk dalam dakwah lah. Dia panggil dakwah dakhili. Kita dakwah orang yang telah Islam supaya mereka mengikut kehidupan Islam itu. Kalau dakwah khariji itu panggil dakwah orang masuk Islam. Asalnya tidak Islam. Itu satu hal juga, satu bentuk dakwah. Ini dakwah orang Islam dah ni. Dakwah dakhili, dakwah dalaman. Dakwah dari sudut mengajak masyarakat kembali kepada kehidupan beragama. Dan hak ni lah sebenarnya kira-kiranya hak ramah. Sebab hak masuk Islam dah ni hak ramah. Jadi kalau ada yang boleh buat begitu, bagus benar lah. Bagus benar. Jadi almarhum Ustaz Mawardi ni dia buat. Dan dia ada tim dia lah. Dia ada tim dia. Baik. Jadi daripada kenyataan ringkas ini, makna kalau sekiranya dalam masyarakat itu tidak ada mana satu pihak yang mengambil tugas ini, amar ma'ruf nahi munkar, masyarakat itu terdedah pada bala Allah, bukan pelaku maksiat itu saja. Walihada qala as-sahabiyul jalil Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu indama ra'a qauman min khiyari ulama'i ahli al-Basrah yadhkuruna al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar fi hadithihim qala lam araka al-yawm qattu qauman ahaqqa bin najah in kanu sadiqin. Seorang, dan kerana inilah
Atas dasar inilah seorang sahabat agung, sahabat yang agung, sahabat besar, sahabat yang ternama juga, Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, ketika mana dia melihat satu kelompok, satu kaum dari kalangan ulama-ulama terpilih di Basrah. Di Basrah, cerita ni berlaku di Basrah. Ada ulama ni duduk bincang, duduk diskusi, duduk bincang tentang konsep amar ma'ruf nahi munkar. Siapa yang wajib duduk bincang tentang amar ma'ruf nahi munkar. Maka sahabat ni pun kata, Jundub ni dia kata, saya tidak nampaklah hari ni. Langsung saya tak nampak hari ni orang yang berhak mendapat kejayaan di hari akhirat. Ni, orang-orang yang duduk bincang tentang amar ma'ruf nahi munkar in kanu sadiqin, kalau mereka benar-benar melaksanakan apa yang mereka cakap. Kalau mereka benar-benar melaksanakan apa yang mereka cakap tentang amar ma'ruf nahi munkar, saya tak nampak orang lain yang akan berjaya di hari akhirat kecuali popok dia. Orang-orang lagu ni mesti akan berjaya. Sebabnya adalah amar ma'ruf nahi munkar ini kerja Nabi, kerja Rasul. Tu maknanya seseorang yang mengambil tugas ini sebenarnya dia mengambil tugas para nabi dan rasul, para sahabat dan para ulama. Sebab itulah kalau dia ni hak dia sebut, hak dia bucak, hak dia duk ucap, hak dia duk bincang, hak dia diskusi, kalau dia laksanakan dalam masyarakat, dia amal hak ni, dia bukan bercakap saja, saya tak nampak orang lain melayu popok dia ni pasti berjaya di hari akhirat, selamat daripada api neraka. Itu kata Jundub radhiyallahu anhu. Baik. Wal yahdharil muslim fi hadzal bab min masalik ahli ad-dhalal wa taraik ahli al-batil. Oleh kerana itu hendaklah seseorang muslim itu berhati-hati dalam bab ini. Kukuk dia tersalah langkah, niat molek dah tapi cara tu tak kena. Niat untuk amar ma'ruf nahi munkar tetapi tersilap memilih jalan yang tak betul. Memilih jalan ahlul batil misalnya. Misalnya orang panggil dia ni, dia duduk sekodeng orang buat maksiat. Kau itu buat maksiat sembunyi, dia duduk sekodeng. Siap dengan pasal video. No. Dia tendai rumah orang, siap dengan ambil video ke betul. Itu cara batil. Tak kena gitu. Tak boleh kita nak buat gitu. Sampai mereka kita jadi jasus, duduk cari kesalahan orang. Patut pencegah maksiat ni lagu mana? Nah, dia ada kaedah dia lah. Dia tak boleh buat gitu. Sebab anda tengok dalam YouTube tu kadang-kadang dengan best dia punya pencegah maksiat tendai pintu mahal orang. Bilik ambil gambar, kau tu pakai baju budak lagi. Tak boleh lagu tu. Itu salah dari segi tarik itu. Cara tu salah. Itu bukan manhaj yang ditetapkan oleh ulama. Tu. Dia begini, mudah ya kita kata tak. Mana kalau tahu tu dia kena ambil dengan cara terhormat. Kalau pergi pun tak perlu ambil video, tak perlu apa, pergi kalau tempat tu agak terbuka. Kalau tempat dalam bilik apa, kalau kita tahu pergi ketuk pintu sehingga dia buka. Dan tidak dibenarkan ambil video, ambil gambar apakah video. Lagi tak boleh. Itu termasuk mendedahkan keaiban orang. Sebab dia gini, kita kena ingat dalam hadis Nabi dia beza tidak. Orang yang buat dosa secara sembunyi-sembunyi dia tidak sama orang yang buat dosa secara terang-terangan. Dia tak sama. La'anallahul muzahirin wal muzahirat. Bagi orang yang buat dosa, kalau dia buat sembunyi-sembunyi pun dia tetap berdosa. Tetapi kalau buat secara terbuka, makna orang ni sudah hilang banyak dah sifat baik dari diri dia. Sebenarnya perbuatan dosa yang dilakukan secara terbuka itu bukan sekadar buat maksiat tapi sudah mengiklan maksiat. Sebab tu dia mendapat laknat. La'anallahul muzahirin wal muzahirat. Allah melaknat lelaki yang melakukan dosa secara terbuka dan juga perempuan yang melakukan dosa secara terbuka. Jadi kalau buat sembunyi-sembunyi ni, kalau kita tahu baru kita bertindak. Kalau tak tahu dia dengan Tuhan, dia nak bertaubat bila dia dengan Tuhan. Tak boleh kita nak pergi sampai pecah rumah dia, sebenarnya tak boleh. Tak boleh kita. Sebenarnya. Lepas tu orang duk report belakang. Bila report, banyak report, bertindak dengan cara betul. Bukan tak boleh bertindak. Dan kita sebagai orang panggil terlibat, orang yang berautoriti dalam bidang ni, bila siapa report kata ada berlaku,
Sebagai contoh lah. Dan anak pun pernah report. Memang kita buat pengesahan dah. Ada satu tempat saya duduk situ. Duduk sekat 2 bulan tak boleh pergi. Memang berat dah situ. Orang pergi semaya Jumaat. Tiba-tiba anak tengok lah. Kita nak pergi semaya. Tengok macam mana ni. Kadang-kadang orang bad dah. Tiba-tiba perempuan. Beberapa orang perempuan pergi ke sebuah rumah. Rumah tu agak terpencil lah. Saya tengok ni kita pelik nampak. Lepas tu lelaki pula pergi. Sebuah rumah. Jadi anak siasat-siasat kita tanya ya. Tanya orang situ rumah. Oh dia kata orang tahu belakang dah tu. Dia memang rumah tu tempat maksiat. Tempat orang berzina. Yang kata mana kini. Kubur berdekat tu. Masjid berdekat tu. Jadi contoh ni contoh. Kita pun tak puas hati. Kita pergi jumpa lah. Pergi jumpa Tok Imam, jumpa Tok Ngulu. Tok Imam kata sesuatu cara lah dia tu. Tebal-tebal kita buat, dia kata tak ada tayar kereta kita esok. Kalau report tu kat kita, nanya dia kata. Nyokerak wayar telefon rumah macam-macam. Kita pun neng gitu. Ini pala dah. Bahaya lagu tu tak boleh nak fikir. Report ni tak semesti kita istihad dalam akhbar kita report. Pihak lain lah mari jadi anak bincang kita bincang. Dia kata sercau dia kata. Jadi sekitar tu anak zina hok tak ada bank pun 2-3. Ni benar-benar gitu. Anak kata bahaya ni. Pergi jumpa Tok Ngulu. Jadi mana tak ada. Atas rasa dia kata kita akan jadi terima risiko. Padahal masalah report ni itulah maksud Nabi tu. Dah tak boleh ubah dengan kuasa. Ubah dengan lidah ni kita pergi report, pergi bincang. Pihak kita kata contohlah kita kata pihak majlis agama ke dia tak akan dedah ke siapa yang report tu. Dia tak akan dedah. Boleh begitu juga. Kecuali ada berlaku korupsi, ada berlaku pecahan amanah, itu hal lain. Payah nak berlaku. Banyaklah ni kan dengan cara apa? Dengan cara online boleh report. Banyak cara. Maknanya orang yang report tu akan tidak terdedah identiti dia tu. Boleh buat. Ni siapa terbuka. Bagi anaknya bila anak tengok tu kita kata ni maksiat ni sudah terbuka ni. Siang hari waktu Jumaat. Tu. Itu contoh. Jadi anak pun beberapa orang ada tu nak katai berat lagu ni. Akhir sekali kita terpaksa minta bantuan daripada imam mukim lain. Pergi jumpa imam mukim sebelah. Cerita ke dia. Dia pun bertindak. Mudah hidup bertindak ni. Okey, dia kata kalau nampak hello ke dia, dia pergi dengan polis. Dengan pakaian polis. Tangkap. Begitu. Bayangkan kalau semua senyap. Perkara tu berlaku. Ni kita akan berhadapan. Baik, cuba kita tengok lagi. Sini Nabi ada sebut ni. Fala budda min mura'ati dhawabit hadhihi asy-sya'irah al-qawimah. Tidak ada pilihan. Fala budda tu ana terjemah tidak ada pilihan. Mana mesti. Fala budda mana tidak ada pilihan. Bila kita nak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, mesti kena jaga disiplin. Dhawabit tu makna disiplin. Kena ada peraturan, biar tahu. Kita nak buat benda molek tapi guna cara yang tidak baik. Itu berdosa tu. Siapa terdedah maruah orang. Tak boleh gitu. Kena jaga tu. Dan kena jaga adab-adab yang diberi perhatian oleh syariat. Al-mubarakah. Adab-adab yang kira-kiranya kalau kita buat dapat berkat lah. Kalau tak jaga adab, hilang keberkatan. Walaupun niat kita molek. Saya nak cerita. Ni sayang, cerita di Malaysia, bukan di Kelantan lah. Anda pernah jumpa dia ni akhir sekali dia berhenti daripada menjadi pencegah maksiat. Sebab tim dia tu, dia macam satu pesta pula kalau dia boleh tangkap orang tu. Dia tenai pintu, dia masuk pergi kadang-kadang setengah tu telanjang berogel dah kata hati tu. Tak boleh gitu. Kena peluang bila dia pakai baju. Masalah sekarang ni kalau kita tengok dia telanjang pun tetap kita tidak boleh sabit dia berzina. Atas rasa khuluwah je. Bersekedudukan ni hukum dia dalam hukum takzir, tidak dalam bab hudud. Kalau dia telanjang berogel pun tetap kita tidak boleh sabit ke zina. Jadi buat apa kita nak dedah sehingga ambil video. Aku sekali sahabat anak tu berhenti. Dia nasihat, dia kata tak dengar. Rupanya puak-puak ni dia ada niat tak molek. Ada berlaku begitu, bukan semua. Tak boleh kita. Tak boleh kita.
Bahkan kalau kita baca dalam buku-buku, kalau dia buat maksiat dalam kereta ketuk, masa kita ketuk tu kena kepala Allah lain. Jangan tengok. Tu disiplin dia. Siapa begitu sekali? Lepas tu tangkap dah dia. Ni siap ngambil gambar. Fokus kepada tempat-tempat tertentu. Itu tak boleh itu. Itu yang dimaksudkan di sini. Ataupun kita dedah identiti dia. Asal dalam grup WhatsApp misalnya. Dia ni anak dia ni telah melakukan zina, lama nak buat. Bincang lagu tu cara bincang. Tak tangkap apa lagi. Tiba-tiba sudah buruk dah nama keluarga itu. Ni ada berlaku. Ana sebut ni sebab berlaku dalam satu grup WhatsApp. Ana ada dalam grup WhatsApp tu. Siapa ayah dia pergi cari, nak tumbuk orang dia sehebat tu. Ni anak lelaki dia sebutlah. Budak sekian-sekian gini dia kata. Jadi orang tahulah budak tu anak siapa. Dia sebut dalam grup WhatsApp. Budak tu memanglah budak ada masalah sikit lah. Tapi bila dia sebut gitu, malu ibu bapa dah. Cara tu tak kena. Akhir sekali, ibu bapa dia kata, pukul 10 kita jumpa di masjid. Dia tak pergi masjidnya, pergi cari siapa di rumah. Kacau. Itu yang kita tak see tu. Tu bagai-bagai lagu tu. Tak lihat tak. Dia kena cara. Sebab tu dia sebut sini, kalau cara tu tak betul, maka, cuba kita tengok. Kalau cara tu tak betul menyebabkan hasil dia jadi tidak molek. Bauh tu dia ada buat. Tak siapa lagi situlah. Baik, tak apalah. Dan kena jaga kaedah-kaedah yang telah ditetapkan dengan kukuh oleh agama kita. Al-mustamaddah min kitabillah. Yakni seseorang yang nak menjalankan, nak mengambil tugas amal ma'ruf nahi munkar, dia kena mempelajari disiplin dalam Quran dan sunnah Nabi. Lagu mana Nabi tangani isu yang berkait dengan kita kata dosa-dosa besar. Misalnya kita kata, contoh, zina berlaku zaman Nabi. Bukan sekadar duduk bersekedudukan. Zina. Lagu mana Nabi buat? Mula-mula sekali Nabi cuba tolak dulu. Nabi cuba siasat takut orang ni ada masalah mental ke. Sebab dia pergi buat pengakuan. Bahkan Nabi kata takut mustus-tus saja. Ramah-ramah saja. Kita kata tak. Setus-tus saja ataupun kepik-kepik gitu ya. Ada dia kata. Memang saya buat. Dia sebut. Nabi senyap. Kenapa dia suruh balik? Nabi panggil ibu bapa dia, wali Nabi panggil jiran dia, panggil saya dia tanya, ngesah. Dia ni ada ke tak sekali-sekala hilang akal ke? Bila Nabi sudah buat pengusaha sahabat makna Nabi ni sebagai kerajaan lah, sebagai hakim lah. Apa Nabi kata? Nabi panggil pula kali kedua ayah dia. Nabi kata ahsin ilaiha. Nabi kata kamu kena jaga dengan baik, kamu kena berihsan kepada anak perempuan kamu yang berzina muhsan. Nabi suruh ayah dia jaga hati anak perempuan dia. Jaga molek, jangan hina dia. Jangan bully dia. Jangan layan dengan layanan buruk walaupun dia telah berzina. Sebab apa? Sebab dia ni orang baik. Baik ke mana? Dia berzina muhsan. Dia tahu zina muhsan ni hukum rejam sampai mati. Tak ada siapa tahu, tapi dia mari buat pengakuan. Dia kata haddi alayya ya Rasul. Tunaikanlah hukum hudud atas saya. Saya nak temu Tuhan dalam keadaan bersih. Sanggup ke kita buat gitu? Sanggup. Berzina tu satu hal. Tapi dia sanggup gidedah diri dia supaya dihukum dengan rejam sampai mati. Tak apalah. Tapi rekah kita ni bila dia melahirkan anak, cerita dia, Nabi urus supaya anak dia tu ada orang jaga gini-gini, baru Nabi hukum rejam. Bila dia mati, Nabi sebut pada sahabat dia, selepas ni jangan lagi siapa duduk umpat dia. Jangan lagi siapa duduk umpat dia. Bahkan dia ni perempuan ni, taubat dia tu besarnya sehingga boleh menampun umat ini. Gapo dia tu. Di situ saja tu kalau kita ambil disiplin, hikmah memang banyak. Orang buat salah ni kita tak boleh kutuk. Sebab tu kesalahan peribadi tu. Sebab tu dalam kita tanya, kalau seorang tu berzina dengan dia ropok harta negara 4-5 bilion, mana besar? Mana besar pahala? Mana besar dosa? Bukan pahala dosa. Mana besar? Dia ni berzina dengan orang yang penipu. Pemimpin yang korup misalnya. Mana besar? Kalau tu melibatkan dosa tu 35 juta rakyat. Ni dia. Dia hanya bertaubat dengan Allah. Dia tak perlu kembali ke apa-apa harta. Sebab dia bukan ambil harta. Jadi kita kena faham kau itu. Jadi
Tu antara disiplin lah. Mudah ya, kalau hadirat tak sini pun saya tak sebut. Saya sempat rujuk dalam internet ni. Mudah, banyak artikel, berbelah-belah artikel. Konsep amar ma'ruf nahi munkar mengikut perspektif sunnah. Dia mari ada artikel macam-macam. Ada proposal untuk buat PhD pun ada, untuk buat tesis MA pun ada tentang amar ma'ruf nahi munkar. Memang kalau kita perhati situ, hadis tadi antara yang disebutlah. Daripada hadis tu ulama buat, ambil istinbat hukum. Kita ni nak sekat perkara mungkar, misalnya kiki yang melibatkan zina, melibatkan orang bersekududuk ke tanpa kahwin ataupun sebagainya, memang dia tetap kena jaga kehormatan orang itu. Tetap. Semua ulama kata gitu. Tak boleh kita dedahkan. Siapa panggil pihak akhbar ni hadis sekali, tak boleh. Tak boleh. Kau kena anak kita, na'uzubillah. Kau kena keluarga kita macam mana? Itu sebab tu Islam dijaga. Tu rahmatan lil alamin. Itu orang buat salah pun ada rahmat lagi. Jadi itu yang dimaksudkan di sini. Fa innaha idza uqimat ala wafqi hadhil qawa'id, sesungguhnya amar ma'ruf nahi munkar ni bila mana dia dilaksanakan mengikut standard atau standard agama, tu mengikut kaedah dan disiplin agama, tahaqqaqas salah wal khair wal falah. Pasti dalam kitab disebut kata pasti akan dapat kebaikan, kemaslahatan dan kejayaan dalam program itu, dalam tindakan. Mesti berjaya. Mesti berjaya. Gitu Okay, nak ambil sikit lagi dah. Ingat nak perhabis dah, ni minggu depan kita lain. Wa amma idza nuhiya bihadhihi asy-syari'ah manha yukhalifu qawaid asy-syari'ah wa dawabitha al-ma'lumah فإنها تتحول إلى نوع من الإضرار بالمجتمعات المسلمة فيختل الأمن. Adapun apabila pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar dilaksanakan dalam bentuk yang bersalahan, yang menyalahi kaedah syariat dan disiplin syariat yang telah diketahui umum, maka amar ma'ruf nahi munkar itu dia bukan membawa kepada kebaikan, tetapi tatahawwalu ila naw'in minal idrar, tetapi dia membawa kepada kemudaratan, keburukan dan implikasi yang buruk kepada masyarakat, khususnya masyarakat muslimah, masyarakat perempuan lah kita. Masyarakat yang hidup dalam keadaan aman damai jadi berubah jadi tak madan. Fayahtallul amnu, mencacatkan kestabilan ataupun keamanan masyarakat. Orang jadi susah hati. Bayangkan, ada satu kes berlaku. Ni hak berlaku sungguh, anak tak tahu berlaku. Anak tak sebutlah ke apa mana sebab ni mengaitkan. Orang tuduh dia zina lah. Dia tak kata dok dia. Akhir sekali malu, satu keluarga malu. Anak tahunya lepas tu dia lari, dia jual rumah dia lari, duduk jauh, tak balik sampai kahwin. Tidak kata report pada majlis. Dia gagal dalam masyarakat. Pakat tu kecek. Sebab ada yang bawa mulut tu jenis pasal fitnah. Tu lah. Tu fitnah lah. Kita tu bukan maksud amal. Dia sebenarnya, hak anak tahunya, asalnya dia pergi report berti email juga. Nak suruh email bertindak. Tapi dia pergi kecek pula di kedai kopi. Tu email tak ada bertindak lagi. Bila panggil tu dia tak ngaku dah. Tak ada bukti pun. Tu email jadi kesam lah. Akhir sekali dia malu. Bakal cerita macam-macam. Anak tanya keluarga dia, kata tak ada, dia kata. Cuma silap dianya, macam mana tu dia, menggemuk dia tua dah. Jadi sayang anak dia tu, laki lah, gitu dia suruh naik. Gitu ya, muk dia tu tua dah. Tapi macam-macamnya reka cerita tu dah. Anak kenal ni, anak kenal ni. Akhir sekali dia lari. Katanya pergi ke Johor. Tak balik-balik, tak tahu, tak jumpa. Lepas tu tak jumpa. Kalau benda-benda gitu. Padahal niat dia malah pergi orang report kata email nak itu. Tapi tu email tak ada nak tindak ke apa lagi. Kawan ni duduk bincang tu, gagal dah kedai kopi. Tu jadi fitnah. Sebab benda tu tak pasti lagi. Benda-benda gini. Kononnya dia tu nak cegah kamu. Kalau tak say kita kapur kita tak suka berlaku ni. Gacet mana kedai kopi? Orang-orang lagu ni, kalau berjalan hukum Islam sungguh, memang dia akan dihukum. Sebab dia sudah tuduh orang melakukan zina tu sebenarnya. Kalau dia duduk kecek kedai kopi tu, orang faham bahawa telah berlaku zina. Tentu dia tak ada saksinya. Dia tak tengok. Kalau dia seorang pun tak ada apa. Tak cukup syarat.
Jadi benda-benda gitu. Waktu kita sendiri pun Allah ilik kepala kita. Apa jadi lagu ni. No, tu. Itu yang dimaksudkan sini ya. Akhir sekali masyarakat tenang, masyarakat sejahtera pun jadi kecoh lah, jadi baloh. Macam-macam. Sangka buruk timbul. Wa tashayyu'ul fawda, dan gejala keruntuhan akhlak ni pun jadi tersebar. Sebab tu setengah ulama kata, perkara-perkara mungkar ni kita tangani dengan cara yang terhormat, bukan dengan cara kita sebar. Kalau kita sebarkan seolah-olah macam kita kempen pula untuk buat tu. Tu setengah ulama berpendapat gitu. Wa tuntahabul amwal, dan telah berlaku orang panggil kerosakan dari segi harta benda. Boleh berlaku juga gitu, macam-macam lah. Cuba tengok tendai rumah dah, pecah pintu rumah ni. Lepas tu lagi beki, siapa dia beki? Itu sebagai contoh. Kemudian berlaku pertumpahan darah. Kalau tidak siapa mereka bunuh pun cedera. Macam-macam boleh berlaku. Hak paling beratnya tuntahakul hurumat. Sudah direnggut dia punya kehormatan orang itu. Cuma maruah dia. Cuba tengok dalam internet. Anak duduk sana, nak tahu tak. Ada kita jumpa masuk dalam TV kata ustaz ni cabur budak. Padahal ada pun. Lepas tu kes tu lepas kita. Tapi habis seluruh dunia orang tahu. Sebab apa tu? Peranan media. Kalau sepatutnya, mana kalau kerajaan tu boleh kawal lah kita kata. Benda-benda gini, mana-mana wartawan yang sebar benda ni kena ambil, kena hukum. Sebab perkara tu tak masuk mahkamah lagi. Tapi kecoh habis dah. Gak ustaz ni, gak bagus ustaz ni, anak kenal lah. Jerit dia. Cerita dia lagu lain, dia kata. Jadi orang buat cerita. Dia kata dia pergi dengan bini dia, ada orang minta tolong. Tapi tak bunyi bini tu dalam media tu. Tu bahaya. Anak kenal. Dia kuliah sekali dengan anak di sebuah masjid. Tiba-tiba senyap gitu. Makna tak boleh nak wakil. Tapi gagah dah, tahu dah. Lepas tu hak dia tu bersih tu tak ada disebut pula. Benda-benda gitu. Malu lama mana dah. Keluarga dia cuba bayarkan anak nak pergi sekolah pun. Jadi tak segi sekolah. Apa tu? Ni rosak habis satu keluarga. Ni lah bahaya ni. Sebab itulah kerajaan tu nak kawal media ni. Siapa dia sebab kawal dia tu kena ambil tindakan. Tarik balik lesen dia tu. Misalnya. Tu. Baik. Yang terakhir lah ni. Bermacam-macam lagi kerosakan dan implikasi buruk yang berlaku apabila kita kata amar ma'ruf nahi munkar yang dilaksanakan itu tidak dijalankan melalui ilmu dan kebijaksanaan dan tidak mengikut lunas-lunas undang-undang yang ditetapkan oleh syarak. Tetapi kalau dia ikut buat dengan kefahaman, dia akan menyelamatkan umat. Kalau tidak, dia menjadi penjenayah dalam umat itu. Itu maksudnya fayajni ala nafsi wa ala ummati. Dia pula jadi penjenayah memburukkan nama orang. Nauzubillah min dzalik. Jadi kena berhati-hatilah. Kena berhati-hati. Okey, kita berhenti setakat dulu. Jadi hak ninya minggu depan kita akan berhabis, cuma untuk minggu depan tu oleh kerana kita tu tak siap lagi. Anak-anak kita lagi. Tak apalah kita tu minggu depan kita bawa harga dia berapa sekitar 13 ya 12 ya gitulah. Setebal ni juga kita ni anak bawa contoh lah ni. Kita ni kita nak guna untuk minggu depan dan kita nak perhabis muka surat lain kita ni. Ni kita nak guna ni. Anak ambil buku nipis ni separuh ni sebab dia terjemuh separuh, Arab separuh. Nak guna ni sementara sebab Al-Fadhil Ustaz Nasim tak sempat nak siapkan lagi nota tu. Ni tajuk dia pembuka kunci-kunci kebaikan. Ni kita bincangkan nanti lah. Gapo dia mukadimah apa maksud kunci-kunci kebaikan. Lepas tu nak buka atau apa maksud. Dia ada isyarat-isyarat dalam tajuk dia ni. InsyaAllah kita bincang semula. Harga dia ni berapa lebih kurang RM13, RM12 gitulah. Lebih kurang gitulah. Jadi insyaAllah buku ni minggu depan ada lah insyaAllah. Jadi mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.